Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wahdahu wa la hadalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala pujian dan syukuran dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat kami diucapkan ke atas junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para isteri-isteri dan keluarga baginda, para sahabat-sahabat, seterusnya golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul hari ini iaitu 2 Muharram, iaitu 1443 Hijri. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan pelbagai nikmat-nikmat Allah berikan kepada umat akhir zaman, iaitu kita. Ayolah kita sempena awal Muharram dan tahun baru Islam kita berzikir sebentar ya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma shalli ala sayyidina zikir ni kita bersyukur kepada tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta bantuan kepada Allah. Jangan minta bantuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah. Hari ini saya nak sampaikan sebuah modul iaitu modul kelima. Sebuah modul kelima iaitu memohon restu ibu bapa. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertuturlah dengan lemah lembut dan penuh adab sentiasa membantu meringankan beban tugas ibu bapa, iaitu kita sebagai anak. Sebagai anak. Dan patuhilah segala arahan ibu bapa kita selagi ia tidak bertentangan dengan syarak. Dan dapatkanlah restu mereka, sekiranya kita ingin melakukan sesuatu perkara, suatu perkara kerana di situ ada keredaan Allah Subhanahu wa taala, Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Hakim yang bermaksud redha Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada redha kedua-dua ibu bapa dan murka Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada murka kedua-dua ibu bapa. Cantik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertegur di dalam hadis tersebut. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sebagai anak, ketika menyambung pelajaran, saya bagi satu cerita. Ketika kita sambung pelajaran di institusi pengajian tertinggi, berapa ramai antara kita yang tidak berhadapan dengan kekangan kewangan? Cuba jawab. Berapa ramai? Jawapannya ada pada diri kita sendiri. Namun kebanyakan mahasiswa akan mengambil pinjaman atau memohon tajaan beasiswa untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Ini kerananya kosnya agak tinggi. Apatah lagi jika kita datang daripada keluarga yang susah ataupun cukup-cukup makan dan sederhana.
Meskipun meminjaman wang tersebut di institusi tertentu ataupun mendapat beasiswa, namun ada kalanya kita terputus kerana duit lambat masuk, dan juga ada banyak belanjaan seperti ada kelas tambahan, ada photostat, sebagainya. Duit tak cukup, memang terputus. Malah kadang-kadang wang berkenaan juga menampung pembelajaran sepanjang pengajian yang membuat kerja menjadi buntu, menjadi buntu meneruskan kelangsungan kehidupan. Contohnya macam tadi saya cakap, kan. Ada setiap semester mesti ada dia punya kegunaan duit tersebut. Malah kita sebagai mahasiswa kena ke dalam pengurusan wang tersebut. Jadi sebagai penyelesaiannya, ada juga segelintir mahasiswa yang bekerja sambilan, bekerja sampingan. Kerja di 7-Eleven sebagainya lah, dia ada je kerja. Namun mereka perlu bijak mengurus masa belajar, membuat tesis ataupun membuat jadual, takwim, bekerja dengan sebaiknya. Persoalannya, bagaimana jika kita tidak mendapat restu ibu ayah ataupun ibu bapa untuk bekerja sambilan belajar. Yang tadi tu tersebut. Tadi tu. Macam mana? Jikalau kita tak minta izin dan tak dapat restu dengan ibu bapa, bagaimana tu? Adakah duit hasil kerja kita tak berkat, tuan-tuan? Para pelajar tu. Adakah perbuatan itu boleh dianggap menderhaka kerana melanggar arahan ibu bapa supaya hanya belajar dan tidak melakukan kerja kerja sambilan ataupun sampingan yang lain? Daripada awal-awal mereka dah berpesan, jangan pergi kerja di mana-mana. Takut mereka risau apa-apa akan berlaku pada anaknya. Ialah bukannya mak ayahnya duduk di Johor, dia belajar di Kelantan, Terengganu, contohnya KL, apa akan jadi? Mereka perlu risau. Sebelum kita nak menjawab soalan yang tadi saya tanya tu, kita perlu memahami tanggungjawab sebagai seorang anak. Wajib patuh dan taat pada ibu ayah kita, wajib. Pada masa yang sama, anak juga wajib membuat mereka, iaitu ibu bapa, bergembira dengan mendapatkan keredaan daripada kedua-dua orang tua kita, iaitu ibu bapa kita. Sifat mentaati ibu bapa merupakan kunci penting dalam meniti kebahagiaan hidup, tuan-tuan perempuan ataupun mahasiswa-mahasiswi di luar sana. Mentaatilah ibu bapa, dia merupakan kunci. Ibu bapa sanggup bersusah payah dan mengorbankan diri sendiri demi kebaikan anak-anak. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada setiap hamba-Nya agar wajib berbuat baik terhadap kedua-dua ibu bapa. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud di dalam surah Al-Isra ayat 23. Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai umur tua dalam jagaan dan peliharamu. Pelihara kita sebagai anak. Selain itu, Allah melarang keras terhadap sikap penderkahan ke atas kedua-dua ibu bapa. Contohnya menyakiti hati mereka. Tidak boleh. Allah larang keras. Allah murka. Malah wajib si anak melayan ibu bapanya dengan layanan yang baik. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang sama tadi tu, surah Al-Isra ayat 23, ayat yang sama, maka janganlah engkau
berkata kepada mereka sebarang berkata kasar. Sebarang. Sekalipun perkataan adalah sekalipun. Tak boleh tuan-tuan. Adik-adik di luar sana, tidak boleh. Dan janganlah engkau menengking, menyerkah mereka. Tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang sopan santun, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, terutamanya adik-adik di luar sana. Sangat menjadikan. Begitulah saya nak ceritakan sikit. Begitulah cerita saya sewaktu saya memeluk Islam. Sampaikan hari ini, sampaikan saat ini saya bertanya-tanya, adakah saya ni menderakahi ibu saya? Ibu saya. Sewaktu saya meluk Islam, tuan-tuan, sewaktu saya meluk Islam, saya tidak pun bertanya macam mana saya tadi cerita tadi. Apabila kita nak bersampingan kerja, kita kena bertanya, minta izin kepada mak ataupun ayah. Tapi saya sebagai anak, saya tak tanya pun dengan mak, saya nak meluk Islam. Saya tak tanya pun. Saya terus meluk Islam. Suka hati saya lah saya nak meluk Islam. Saya tak tanya pun, adakah saya ni anak derhaka? Saat ini pun saya tertanya dalam diri saya, adakah saya ni anak derhaka? Maka saya berbakti pada mak. Setelah saya meluk Islam, sebelum saya meluk Islam, saya jahat. Saya tak balik rumah, saya ke sana ke sini, saya nakal. Dan setelah saya meluk Islam, saya berbakti pada mak. Saya sangat hormat mak, sangat sayang mak. Walaupun ayah dah meninggal, saya sangat sayang mak. Sebab tu saya dah meluk Islam pun saya jaga mak saya. Saya jaga. Saya takkan lepas pandang daripada mak. Waktu mak saya meninggal dunia, alhamdulillah, saya syahadatkan mak. Saya syahadatkan mak. Itulah saya melakukan yang saya mampu melakukan. Saya berbakti pada mak. Saya tak nak mak saya. Saya tak nak mak saya masuk neraka. Saya cuma satu je cakap, tuan-tuan. Saya merayu di luar sana. Jumpalah mak. Pelulah mak. Janganlah kasari dengan mak. Selagi dia ada. Lagi-lagi di dalam zaman COVID begini. Jagalah mak elok-elok. Jagalah ayah elok-elok. Bila dia tak ada, kehilangan kita sesuatu, iaitu orang tua kita. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu saya meluk Islam, mak saya halau saya keluar daripada rumah. Tetapi saya sangat rindu, sangat sayang dengan mak. Sampaikan saya nak bertemu mak, saya nak minta maaf, mohon maaf. Maka saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala atas kesejahteraan beliau. Sampaikan saya jaga mak sebaik-baik sampai dia meninggal dunia. Alhamdulillah, masa dia meninggal di syahadah, dia meninggal dalam seorang Muslim. Walau jauh di mata, namun kau tak dapat ku lupa. Doaku sepanjang masa agar kau bahagia. Ku mohon restu darimu, oh ayah dan ibu, agar tercapai citaku membela nasibmu. Sekian, itu saja daripada kongsian daripada saya. Saya Muhammad Rosyam daripada Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa episod akan datang, insya-Allah.